pemimpin yang mengajak kita kepada melawan syariat, melawan undang-undang Allah, peraturan Allah, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapat balasan sama-sama dengan pemimpin. Kalau pemimpin masuk ke dalam neraka, takkanlah pengikut masuk ke dalam syurga. Sama juga pemimpin masuk neraka, pengikut pun masuk neraka. Saya nak bawa tuan-tuan apa kata Syekh Qutb Syekh Qutb dalam mentafsirkan ayat ini. Dia ada kitab Fi Zilalil Quran. Dalam Fi Zilalil Quran ni Syekh Qutb bagi komen tentang ayat ini, dan saya suka selalu bila sampai ayat ni saya akan baca apa yang Syekh Qutb kata supaya kita menjadi renungan kita yang pengikut-pengikut ni, supaya menjadi renungan baik kita. Jadi ad-du'afa humud du'afa. Orang-orang yang lemah itu tetaplah mereka ni orang-orang lemah. Iaitu pengikut-pengikut. Mereka telah menolak anugerah Allah yang paling istimewa kepada manusia apabila mereka menyerahkan kebebasan peribadi mereka, iaitu kebebasan berfikir, beriktikad dan memilih arah tujuan mereka. Mereka telah menjadikan diri mereka pak turut. Lembu yang dicocok hidung macam itulah. Pak turut kepada pemimpin-pemimpin yang bongkak dan zalim. Mereka menyerahkan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada yang lain daripada Allah, iaitu kepada sesama manusia yang menjadi mereka itu adalah hamba-hamba Allah juga. Mereka mengutamakan ketaatan kepada pemimpin daripada ketaatan kepada Allah. Kelemahan itu bukan alasan untuk diberi kemaafan. Malah kelemahan itu adalah suatu jenayah. Subhanallah. Dia kata itu jarimah. Kelemahan, kamu cakap kamu lemah, itu bukan alasan. Itu adalah jenayah. Kamu jadikan itu sebagai alasan untuk Allah azab kamu. Kerana Allah tidak pernah menyuruh sesiapa pun menjadi lemah. Allah menyeru seluruh manusia supaya berlindung di bawah naungannya, merasa kuat, mulia dengan perlindungannya. Kerana seluruh kemuliaan dan kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah tidak menyuruh sesiapa pun supaya menyerah dengan sukarela hak kebebasan peribadinya, hak agamanya, iaitu satu hak istimewa yang menjadi asas kemuliaan dan kehormatan dirinya, atau menyerah dengan terpaksa. Biar bagaimana besarnya kekuatan pemimpin itu, kebendaan, namun kekuatan itu tidak dapat memperhambakan seorang manusia yang mahu bebas dan mahu mempertahankan kehormatannya sebagai manusia. Apa yang dapat dilakukan oleh kekuatan pemimpin itu ialah memiliki jasad saja. Itu mereka boleh menindas, menyeksa, merantai dan menyumbatnya ke dalam penjara. Tetapi jiwa dan akalnya, maka tiada siapa pun yang dapat memenjara dan menundukkannya kecuali tuannya sendiri rela menyerahkannya untuk dipenjara dan dihina. Siapakah yang boleh menjadikan orang-orang lemah itu pak turut pemimpin yang bongkak di dalam bidang akidah, pemikiran dan perilaku? Siapakah yang boleh menjadikan orang yang lemah itu memberi ketaatan dan kepatuhan mereka kepada yang lain daripada Allah, sedangkan mereka tahu Allah itu pencipta mereka, sedangkan mereka tahu Allah itu pemberi rezeki dan memelihara mereka, bukannya orang lain. Tiada siapa yang boleh berbuat demikian melainkan jiwa yang lemah itu sendiri. Jadi yang sebenarnya mereka lemah bukannya kerana mereka mempunyai kekuatan kebendaan, tidak mempunyai kekuatan kebendaan yang lebih daripada penguasa-penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, dan juga bukan kerana mereka tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai kekayaan, jawatan, pangkat, kebesaran, tidak. Kerana semuanya ada bentuk-bentuk luaran, ciri-ciri luaran yang tidak penting, yang tidak dapat dihitung sebagai kelemahan yang memberi sifat lemah kepada orang-orang yang lemah. Malahan sebenarnya mereka lemah kerana kelemahan itu bersarang di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka, dalam maruah mereka, dan dalam perasaan bangga mereka terhadap diri mereka sendiri. Jumlah orang-orang lemah itu memang ramai. Kita cakap jutaan.
Orang yang lemah itu berjuta, sedangkan jumlah pemimpin yang zalim itu sedikit saja. Yang kalau satu kabinet lah cakaplah tuan-tuan, satu rejim itu satu kabinet aja. Berapa puluh orang aja. Berapa puluh orang aja yang memimpin, sedangkan pengikut ni ramai berjuta-juta. Jadi itu Sayyid Qutb cakap. Oleh itu siapakah yang menundukkan jumlah yang ramai kepada jumlah yang sedikit? Macam ini cerita the end lah, the ends lah. Macam semut-semut yang tunduk kepada kepada apa? Kepada Allah. Kepada grasshopper lah. Ini cerita ni lah. Siapakah yang boleh menundukkan jumlah yang ramai kepada jumlah yang kecil? Siapakah gerangan yang menundukkan mereka? Sebenarnya yang menundukkan mereka ialah kelemahan jiwa, keruntuhan semangat, kekurangan maruah, kekalahan dalaman yang sanggup menyerah kehormatan yang dikurniakan Allah kepada manusia. Para pemimpin yang zalim itu tidak dapat menghinakan orang ramai kecuali dengan keinginan orang ramai itu sendiri. Orang ramai selama-lamanya kuat untuk menentang para pemimpin jika mereka mahu. Hanya kemahuan yang keras saja yang dapat mengurangkan jumlah pemimpin yang zalim ini. Kehinaan itu adalah terbit daripada kesediaan hati. Kesediaan hati orang-orang lemah untuk menerima kehinaan. Kesediaan hati mereka untuk menerima kehinaan itulah yang digunakan oleh para pemimpin yang zalim itu. Allahu Akbar. Di atas pentas akhirat, orang-orang yang lemah dengan kelemahan diri dan semangat, Pak Turut telah bertanya kepada pemimpin mereka yang angkuh. Sungguhnya kami adalah pengikut kamu, oleh itu dapatkah engkau menghindar kami daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Insya-Allah nanti kita pergi kepada part yang kedua. Saya tengok ni